الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula saling berpesan-pesan dengan kebenaran serta saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Setelah kita merayakan Hari Al-Adha yang lepas baru ini, dan kita telah melaksanakan sembelihan korban, alhamdulillah, di penghujung bulan Zulhijjah. Jadi sekarang ni kita dah masuk bulan yang penuh kegembiraan kepada kita, iaitu kita menyambut kedatangan bulan Muharram yang sinonim dengan perayaan yang kita biasa sambut, iaitu tahun baru Hijrah. Yang sebut Awal Muharram, ada yang kata Ma'al Hijrah, tetapi sebenarnya kita sama-sama meraihkan Awal Muharram, iaitu bulan yang pertama dalam takwim Hijrah. Jadi kalau ikut susunan yang telah disusun oleh pada zaman Khalifah Sayyidina Uthman, iaitu pada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Pusing balik, tak ada jumpa lagi. Jadi Muharram merupakan bulan yang pertama dalam takwim Hijrah, iaitu yang bermaksud diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melarang melakukan. Pada zaman dahulu bulan Muharram ini salah satu daripada zaman jahiliyah lagi, orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah masih lagi mempercayai bahawa bulan Muharram itu bulan yang diharamkan untuk berperang dan juga berlaku pertumpahan darah. Jadi bulan Muharram mengingatkan kita, umat Islam, ada dua hal yang penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, bulan ini adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan yang haram, iaitu bermula daripada bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan seterusnya. Ada satu bulan yang daripada 3 bulan ni yang jauh sedikit, iaitu dikatakan bulan Rajab. Jadi 4 bulan ni bulan yang diharamkan Allah SWT, yang Allah agungkan, yang Rasulullah SAW angkat 4 bulan ini. Ini tak termasuk pada bulan Ramadan. Kerana ikut bulan Ramadan ni ada cerita lain. Bulan Ramadan ni memang bulan yang hebat, memang bulan yang penuh bulan taubat, tetapi dia tak termasuk daripada 4 golongan. Kalau dikirakan macam Liga bola sepak ni, dikirakan macam JDT lah, bola Rajab ni memang lain. Yang 4 bulan ni, bulan yang sangat agung yang Allah haramkan, itu ingat, Zulkaidah, Zulhijjah, bulan Muharram, dan satu lagi bulan, iaitu yang kita jauh, yang tersasar sedikit, iaitu bulan Rajab. Jadi yang keduanya, bulan Muharram juga adalah tahun baru umat Islam yang dikenali dengan peristiwa besar yang merupakan peristiwa hijrah baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu daripada kota Mekah ke Madinah, ataupun dulu namanya sebelum Madinah, sebelum baginda Nabi SAW sampai, dikatakan nama kota itu adalah Yasrib, nama asal kota Madinah. Dan ada beberapa peristiwa hijrah Rasulullah SAW daripada kota Mekah ke Madinah pada tahun 10 kenabian. Setelah Nabi diwahyukan menjadi Rasul, selama 10 tahun Nabi menyampaikan dakwah secara senyap-senyap, kemudian Nabi menyampaikan dakwah secara besar-besaran. Tetapi setelah berlaku 2 peristiwa yang sangat menyentuh hati kepada Rasulullah SAW, tahun kesedihan pada tahun 10 Hijrah, iaitu tahun 10 kenabian, maafkan saya, iaitu wafatnya isteri yang tercinta, iaitu Siti Khadidah binti Khuwailid. Saat beribadah Rasulullah SAW pada masa itu, Rasulullah dapat sokongan seorang isteri yang sangat dicintainya, dapat sokongan yang baik semasa Nabi menyampaikan dakwah. Pada ketika itulah Allah tarik yang Siti Khadidah pada tahun 10 kenabian, iaitu masuk tahun ke-10 kenabian, iaitu daripada umur Rasulullah SAW, daripada umur 40 tahun dilantik menjadi Rasul. Jadi pada tempoh itu isteri Nabi mati. Sebelum isteri Nabi mati, iaitu pakcik Nabi, iaitu siapa dia? Abu Talib, yang menjadi
tonggak yang menjadi sokongan kepada dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi kekuatan kepada Nabi untuk menyampaikan dakwah Islam. Jadi dua orang ini telah wafat, telah meninggal dunia, dan menjadi satu peristiwa titik bersejarah pada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwahnya, sehingga kan Nabi diilhamkan ataupun diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah pada 622 Masihi. Jadi ianya merupakan permulaan dan penggunaan kereta Islam setelah disusul oleh siapa? Pada zaman Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan. Dan sekarang ini hijrah dimaksudkan sebagai perjuangan penerapan nilai keislaman yang kita ikut, dan juga untuk diri kita sendiri seperti berani meninggalkan sesuatu yang tidak baik kepada yang tidak baik, yang merugikan diri sendiri, dan berubah kepada yang terbaik untuk diri kita. Jadi kalau kita lihat hijrah baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi berhijrah setelah Nabi kewafatan isteri Nabi, saat semasa Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, iaitu ketika Sayyidatina Khadijah rasa sangat gegir, sangat perih pada masa itu dalam keadaan nazak. Ketika itu Siti Khadijah telah memesan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa pesanan dia? Wahai suami, wahai Rasulullah, sekiranya aku mati, kau dah tak mempunyai apa-apa lagi, kau dah tak cukup pembelajaran untuk menimbankan dakwah Islam, kau bangkitlah. Sebab apa? Siti Khadijah yang menyokong perjuangan Rasulullah, yang menyokong dakwah Rasulullah SAW, sehingga kan segala harta yang ada pada Siti Khadijah dikeluarkan untuk jalan kepada Rasulullah SAW menyampaikan dakwah. Begitu juga dengan sahabat baginda iaitu Sayyidina Abu Bakar, sehingga dia mewakafkan segala hartanya, sehingga dia tidak memiliki apa-apa dia kecuali semuanya kerana kejalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk pada Rasulullah menyampaikan dakwah Islam. Ketika itu Siti Khadijah telah berpesan kepada suami, wahai suamiku, jika aku telah tiada nanti, kau pergilah dari semula dalam yang lahat aku, ambil segala tulang-tulangku, kemudian kau bangun, kau ambil tulang-tulangku dan kemudian kau jual sebagai untuk mendapatkan duit dana untuk meneruskan perjuangan menyebarkan dakwah Islam. Pada ketika itu Rasulullah kata, ya Sayyidina Khadijah, wahai isteri, janganlah kau berkata demikian, kerana pada ketika itu Rasulullah sangat sedih melihat Siti Khadijah. Dan apa yang berlaku pada ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan salam melalui Jibril AS menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata Jibril, kau sampaikan salam kepada Siti Khadijah, sesungguhnya tempatnya adalah di syurga. Apa jawab Sayyidatina Khadijah pada ketika itu? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Pada saat ketika itulah Siti Khadijah barulah rasa tersenyum lebar. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan tempat yang terbaik di dalam syurga. Pada ketika itu barulah, pada ketika itu mula-mula Rasulullah SAW berjumpa dengan Siti Khadijah. Kemudian berjumpa dengan Siti Khadijah, Rasulullah keluar daripada bilik dalam keadaan yang begitu sedih. Kemudian apa kata anak Rasulullah, iaitu Fatimah Zahra, wahai ayahku. Kenapa kata riwayat kata Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, sebab apa? Mereka berdua ni, Siti Khadijah dengan Sayyidatina Aisyah, walaupun mereka mempunyai darah pasangan isteri sebagai seorang yang bermadu, tetapi kan ada ketikanya mereka rasa agak cemburu sedikit. Apa kata Sayyidatina Khadijah? Sesungguhnya dia kata, Allah telah menyampaikan salam kepadaku, dan pada ketika itu apabila dia keluar, Paula Rasulullah SAW rasa tersenyum lebar di atas jawapan yang Allah menyampaikan salam kepada Siti Khadijah. Barulah kemudian Sayyidatina Aisyah daripada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tadi mula-mula kau bersedih dan kau ketawa? Ada riwayat kata Fatimah Zahra kata, wahai ayahandaku, kenapa kau rasa bersedih? Sesungguhnya Allah telah menyampaikan salam kepada isteriku Siti Khadijah, sesungguhnya mereka telah
Allah telah tempatkan ke dalam syurga. Dan pada ketika itu, bila buat seminar Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah SAW tidak berapa, tapi terubah sedikit dengan janji yang Allah tetapkan ke dalam syurga. Jadi selepas peristiwa itu, setelah mendapat tekanan orang Quraisy telah berkumpul di satu tempat di Darun Nadwa, iaitu Parlimen Quraisy. Mereka berbincangkan sebab apa? Rasulullah tidak mempunyai kekuatan. Suaminya, isterinya sudah meninggal, sudah wafat, dan bapa saudaranya yang menyokong pada dia, Abu Talib, telah wafat. Jadi kita dah boleh usir dari Muhammad. Kerana apa? Dia percaya yang Rasulullah SAW ini sebenarnya menyampaikan agama yang bukan. Iaitu seorang pembohong sihir yang sangat tegar, yang sangat kuat. Jadi apa yang diperintahkan oleh pembesar-pembesar Quraisy pada ketika itu, dia kata, apa saja kita usir saja Rasulullah ini. Kemudian datang seorang tua yang berpakaian serba hebat, serba putih, memberitahu. Dia kata dengan wajahnya yang sedikit putih dan seolah-olah tidak pernah dilihat oleh pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Dia kata, dia memberi cadangan kepada pembesar Quraisy tadi. Dia kata apa kata kita bunuh saja Muhammad, daripada kita usir, kita bunuh saja dia. Dan pembesar Quraisy pada ketika itu rasa pelik. Bagaimana pula kau boleh memberikan idea yang tidak boleh terfikir oleh akal fikiran kami? Ya betul, bagi kita bunuh saja Muhammad ini supaya dia tidak menyebarkan, tidak terus-menerus untuk menyebarkan agama Islam. Jadi pada ketika itu Allah telah mengilhamkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis riwayat, iaitu hadis Bukhari, yang bermaksud, aku telah bermimpi bahawa sesungguhnya aku berhijrah dari kota Mekah menuju ke suatu tempat yang ada pohon kurma padanya. Lalu aku mengira tempat itu ialah Al-Yamamah atau Hajir atau Hijar. Akan tetapi ia sebenarnya adalah Yasrib, nama lama bagi kota Madinah. Jadi pada tanggal 26 Safar tahun yang ke-10 Hijrah, bulan tahun ke-14 kenabian, tahun ke-14 Nabi kenabian, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Jadi pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berlari menyatakan hasratnya kepada bapa mertuanya, iaitu Sayyidina Abu Bakar, yang merupakan sahabat baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar, memberitahu kepada Abu Bakar, dia sesungguhnya aku akan berhijrah ke satu tempat. Allah telah mengilhamkan kepada aku. Tetapi ketika itu Rasulullah belum lagi menyampaikan niatnya untuk mengajak pada Sayyidina Abu Bakar. Lalu kata Rasulullah, kau pulang dulu ke rumah. Dan pada ketika esoknya, pada siang hari, Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar rasa pelik. Kerana apa? Rasulullah tidak pernah datang pada waktu yang seperti hari-hari yang kemudian. Rasulullah datang pada waktu siang hari dan menyatakan hasrat kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku telah bermimpi untuk berhijrah dan aku ingin mengajak kamu untuk berhijrah sama. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku sanggup menemani kau untuk pergi berhijrah meninggalkan kota Mekah. Kerana apa kata Rasulullah? Aku telah mendengar ada kebutuhan, ada order-order pembesar Quraisy akan membunuh. Jadi setelah diberitahu mengenai rancangan baginda, Nabi SAW pulang ke rumahnya semula untuk menunggu tiba pada waktu malam. Sampai pada waktu malam, pada masa yang sama, penjenayah tadi, pembesar Quraisy tadi telah berkumpul di hadapan rumah baginda Rasulullah SAW dengan membawa senjata, dengan membawa persiapan untuk membunuh Rasulullah, dan mereka telah merancang, telah menyediakan peralatan untuk menanti, kerana mereka tahu baginda Nabi Muhammad SAW akan keluar daripada rumahnya. Jadi apa yang berlaku? Mereka telah susun strategi, tetapi Rasulullah SAW juga mempunyai strategi. Rasulullah SAW juga mempunyai niat. Rasulullah SAW mempunyai juga perancangan yang sangat rapi yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu 11 orang pemuda Quraisy telah dipilih untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW, dan mereka menunggu sehingga matahari terbenam di hadapan rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka telah mengepung baginda, bersiap sedia untuk membunuh baginda.
Tetapi pada ketika itu Rasulullah SAW telah menyuruh, iaitu siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Iaitu Rasulullah SAW telah menyuruh Sayyidina Ali bin radhiyallahu anhu telah menjalani kehadiran mereka. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidur. Tempat tidur dia, kata Rasulullah, wahai Ali, kau gantikanlah tempat tidur aku, kau baring tempat katil aku menggunakan selimut aku yang berwarna hijau itu, yang biasa digunakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi pesan? Tidurlah kamu di tempat tidurku dan selimutilah tubuhmu dengan jubah hadrami hijau milikku. Tidurlah di hadapannya, tiada bahaya yang akan menimpamu daripada mereka. Kemudian pada ketika itu Rasulullah SAW membaca surah Yasin ayat yang ke-9. Apa dia? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi inilah ayat yang biasa kadang-kadang kita baca sampai dekat custom kita baca, ya, untuk dielakkan daripada tidak dijumpa sampai kalau kita buat mata habis kita pun nak suka, padahal orang custom pun baca juga waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Lalas dapat anggap juga kita kata kita baca, tapi dia pun belajar juga, orang custom pun belajar juga. Jadi itulah yang apa maksudnya. Dan kami jadikan sekatan di hadapan mereka, sekatan di belakang mereka, lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat lihat. Rasulullah SAW keluar daripada jendela, lalu Rasulullah mengambil pasir tabur, menunjukkan betapa darjat mereka tu Nabi. Untuk mereka Nabi taburkan pasir di atas kepala-kepala mereka yang sedang tidur. Dan kemudian dia, apabila Nabi SAW terus tinggalkan rumah baginda, ketika itu selepas waktu hampir subuh, lalu telah tersedar orang-orang Quraisy tadi yang berada di hadapan baginda Muhammad SAW. Lalu mereka tersedar, lalu mereka masuk untuk menyergah, untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka tidak terus mendekam. Mereka buka selimut apabila mereka mau menikam dengan senjata. Tapi pada ketika itu dilihat bukan baginda Nabi Muhammad SAW, dan sesungguhnya pada ketika itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dia tanya kepada Sayyidina Ali, di manakah Muhammad pada ketika itu? Aku tak tahu. Aku tak tahu kerana apa? Rasulullah tidak menyampaikan apa-apa pesanan kepada aku. Itulah hilaf yang diberikan oleh Sayyidina Ali kepada Musa Quraisy. Pada ketika itu Rasulullah SAW terus berlari pergi ke satu tempat, iaitu di terletaknya di atas gunung Sur, di Jabal Sur, di atas Jabal Sur, gunung Sur, atas dia ada satu gua yang boleh memuatkan 2 orang saja. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar sampai ke atas puncak Gua Sur. Kalau tengok ikut daripada segi logiknya, kalau nak pergi ke Madinah, patutnya Madinah adalah jalan ke utara, tapi Rasulullah SAW pergi jalan ke selatan. Jadi Nabi jalan ke selatan. Pada ketika itu sampai dekat Gua Sur, Nabi bersembunyi di situ. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar masuk dahulu, memeriksa dalam gua itu. Takut-takut ada binatang yang berbisa, ada benda-benda yang boleh merosakkan, boleh menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada ketika itu kesukaran yang dikatakan kat situ, iaitu bukitnya yang sangat tinggi, jalan yang sukar, pendakian yang berhalangan dan berbatu-batu di Jabal Sur ataupun di Jabal Sur ataupun di Bukit Sur. Rasulullah SAW meyakini yang serangan orang Quraisy berusaha segala upaya untuk mencari Rasulullah SAW. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang amanah, orang yang sangat bijak. Setelah tiba di atas Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar pun terus masuk ke dalam tu, dan Abu Bakar telah meletakkan kepala baginda Nabi Muhammad SAW ke atas kepala ini. Boleh tak berani tak kita letak kepala kita ke atas kepala peha bapa mentua kita? Berani tak? Tetapi Rasulullah SAW boleh letak kepalanya di atas peha bapa mentuanya yang merupakan sahabatnya. Pada ketika itu kada jengking menyengat, kakinya yang terpulur ke dalam lubang, namun ketika beliau tidak bergerak.
supaya Rasulullah SAW tidak tersedar. Dan Sayyidina Abu Bakar menutup segala lubang-lubangnya. Dan kebetulan pada ketika itu laba-laba berada di hadapan pintu gua tersebut membuat sarang, dan Allah telah datangkan burung merpati membuat sarang di hadapan pintu gua sampai hingga dia bertelur. Dan ketika itu orang Quraisy jalan sehingga kan sampai di Jabal Sur di hadapan musuh. Dan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar pada ketika itu sangat takut. Apa pesan Rasulullah? Sesungguhnya di antara kita berdua ada yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan kita. Jadi tenanglah, sabar. Sesungguhnya sentiasa kita bersama kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan kita. Dan apabila Nabi tidur di atas perut Sayyidina Abu Bakar, setelah disengat anggota badan Sayyidina Abu Bakar dengan kalajengking, tetapi pada ketika itu air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh di atas pipi baginda Nabi Muhammad SAW sedang tidur di atas perutnya. Lalu Rasulullah SAW tersedar pada ketika itu, dan Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang berlaku sebenarnya? Sesungguhnya ya Rasulullah, kakiku telah disandarkan dengan binatang berbisa, sehingga kan aku sayang kepada kau ya Rasulullah. Aku tak mahu beranjak dan aku biarkan sehingga aku menahan kesakitan. Lalu Rasulullah SAW menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menyapu air beliau di tempat yang tersendat berbisa tadi dengan mujizat yang ada bagi oleh Rasulullah SAW. Lalu kesehatan itu telah hilang bisanya. Dan pada ketika itu ada 4 orang juga yang bersama-sama dengan Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Selain daripada Sayyidina Abu Bakar, iaitu siapa dia? Iaitu orang yang membantu Rasulullah SAW, iaitu Amir bin Fuhairah, iaitu seorang hamba daripada Abu Bakar. Yang Abu Bakar perintahkan Amir bin Fuhairah ni supaya datang membawa kambing-kambing ni, kambing-kambing yang dibela oleh Sayyidina Abu Bakar, supaya mematikan, memadamkan jalan yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad SAW daripada rumahnya sampai depan itu pun. Dan sehingga pada ketika itu dibiarkan kami-kami itu bersepah dekat kawasan gua tersebut, sehingga kan selepas itu Amir bin Fuhairah membawa kami tersebut. Selepas Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar berada 3 malam di dalam gua tersebut, kemudian Rasulullah SAW keluar dari Abu Bakar, dan Amir bin Fuhairah tadi bawa kambing tadi itu untuk memadam jalan yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Juga siapa lagi seorang, iaitu Abdullah bin Abu Bakar, iaitu anak kepada Abu Bakar, iaitu yang diperintahkan oleh Abu Bakar oleh Rasulullah SAW supaya mendengar apa yang berlaku dekat Mekah, supaya menjadi mata dan telinga Rasulullah, menjadi pengintip apa yang berlaku dan mengintip sama ada orang musyrik di Mekah adakah telah berhenti mencarinya, ataupun kemudian Abdullah bin Abu Bakar memberitahu bapanya bahawa sesungguhnya mereka tidak putus asa, mereka terus berusaha mencari baginda Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar. Dan kemudian takkan Rasulullah berada dalam gua itu dalam keadaan kelaparan. Rasulullah juga menghantar, Abu Bakar juga menghantar anaknya Asma binti Abu Bakar, iaitu perempuan yang mempunyai 2 ikatan tali pinggang, dituan kain, iaitu perempuan yang mempunyai 2 tali pinggang yang Rasulullah gelarkan dia. Seorang tali pinggang yang pertama iaitu tali gedi yang mengikat kain dia, dan satu lagi tali yang mengikat makanan, tali makanan. Jadi simpan makanan untuk membawa bekal makanan kepada baginda Nabi Muhammad SAW daripada rumahnya sehingga lebih itu pun. Jadi pada ketika itu bertemu dengan kaum besar Quraisy, mereka bertanya, wahai Asma, kau nak ke mana? Sesungguhnya aku nak berjalan pergi. Sebenarnya dalam pinggang Asma itu ada ikatan makanan yang sebenarnya dibawa untuk bapa dia dan juga untuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi selepas 3 hari 3 malam, orang Quraisy berang kerana tidak dapat mengesan baginda. Lalu mereka menawarkan kepada sesiapa yang dapat menangkap mereka berdua sama hidup ataupun mati, mereka akan menjanjikan ganjaran, iaitu sebanyak 100 ekor unta merah. 100 ekor unta merah. Satu unta merah harganya ibarat harga sekarang ini lebih kurang dalam satu buah Ferrari. Jadi 1 ekor unta merah ni
Sangat orang-orang Arab pada ketika itu. Mereka menawarkan 100 ekor unta untuk seorang. Jadi mereka semua bersungguh-sungguh mencari, sehingga kan pada ketika itu Abdullah bin seorang nama Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ni telah memberitahu, dia pulang daripada Yaman, dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia tengah jalan, dia kata dia nampak macam ada orang yang sedang Rasulullah berada di atas unta, dan kemudian dia berselubung. Dia kata dia nampak macam ada orang yang berada dekat dalam perjalanan menuju ke Madinah. Tetapi pada ketika itu bila dia pulang ke Mekah, kemudian dia dapat berita yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah hilang daripada kota Mekah dan memberi tawaran. Dan Surakah bin Malik, kepala dia kata apa? Dia nakkan hadiah tadi, ganjaran 100 ekor unta tadi. Dia mengatakan, tak, aku tak nampak apa-apa pun. Sebenarnya dia yang berhajat untuk 100 ekor unta tadi. Kemudian apa yang berlaku? Surakah bin Malik mengejar dengan kuda ni. Dikejar kudanya. Pada ketika itu Rasulullah SAW di atas kuda-nya, Abu Bakar di belakang. Abu Bakar dia jalan ke belakang, dia jalan ke depan. Kerana apa? Abu Bakar takut ada musuh daripada depan, ada musuh daripada belakang. Jadi pada ketika itu Surakah bin Malik mengejar Rasulullah. Rasulullah atas kuda sedang membaca Al-Quran, Kemudian dia kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sesungguhnya ada musuh di belakang kamu. Rasulullah dia akan terus membaca. Kemudian apa yang berlaku pada ketika itu, setelah Surakah bin Malik kejar, kuda dia jatuh tersungkur. Dadakan aja, sampai dia nak panah dia, kuda dia tersungkur. Kemudian dia bangkit lagi, dia kejar lagi, tersungkur lagi. Hingga 3 kali keadaan Surakah bin Malik mengejar daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu sehingga dia terus menyerahkan, kata, aku tak mampu mengejar Surakah bin Malik. Surakah bin Malik kata, aku tak mampu mengejar kau kerana aku nampak ada satu benda yang besar menghalang aku untuk mengejar kau, ya Muhammad. Kata Rasulullah, sesungguhnya kau pulanglah, aku beri kau ganjaran, iaitu satu cincin daripada kerajaan Rom. Dan kalau cinta ni dia akan berkait pula pada perjanjian Hudaybiyah. Jadi pada ketika itu Surakah bin Malik memegang cincin daripada kerajaan Rom pasti supaya menjadi ini adalah pegangan ataupun ini adalah satu hadiah yang sangat bermakna sebagai tanda bebas aku daripada diserang dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi selepas 3 hari kemudian daripada 8 bulan awal, Nabi Muhammad SAW mengatakan tiba di Kuba. Tiba di Kuba, kemudian dulu Kuba lain, Madinah satu tempat yang lain. Sampai di Kuba, Nabi SAW mendirikan masjid. Nabi mengasaskan binaan yang pertama, iaitu masjid di Kuba, iaitu merupakan masjid yang pertama yang didirikan di atas dasar takwa, merupakan afdal solat padanya. Jadi satu orang yang berada di sana, barang siapa yang berwuduk daripada rumahnya kemudian dia pergi ke Masjid Kuba, mendirikan 2 solat sunat menyamai pada umrah. Dan kemudiannya selepas 3 hari berada di Kuba. Jadi pada Nabi SAW, pada Nabi sampai 8 Rabiul Awal, 8, 9, 10, 11, 12 Rabiul Awal barulah Nabi Muhammad SAW tiba di Yasrib di Madinah. Bagi dia telah disambut dengan meriah penuh kegembiraan oleh penduduk Yasrib. Sejak hari itu daerah Yasrib terkenal dengan Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkatan maka disebut Al-Madinah sahaja. Hari itu adalah hari yang sejarah, dan bilang-bilang jalan-jalan lorong-lorong rumah pada masa itu bergema-lapan, bergema, bertakbir. Sebab apa? Mereka dapat orang yang sangat agung, orang yang sangat baik sampai di bumi Madinah. Jadi apa yang kita nak kaitkan di sini, perjuangan yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad SAW, haruslah kita mengambil pengajaran, mengambil iktibar, dan juga kita sentiasalah beristiqamah. Lebih-lebih lagi kita dah masuk tahun baru yang baru, tahun Hijriah yang baru, yang merupakan setiap tahun umur kita kalau dibandingkan dengan tahun Masihi, kalau ikut tahun Hijrah, umur saya sekarang 48, kalau ikut tahun Hijriah umur saya dah 49. Jadi dah lebih lewat setahun dah. Jadi begitulah. Jadi semakin lama usia kita semakin meningkat. Jadi mungkin ayah ada, ibu dia dah dapat saya ni lebih tua daripada saya. Jadi kita sambil saling-saling dengan ijazah satu sama lain. Mudah-mudahan
mudah-mudahan sedikit sebanyak pengusian saya dapat memberi manfaat kepada semua sahabat-sahabat ahli jemaah sekalian. Mudah-mudahan memberikan kegembiraan kepada kita di awal Hijriah yang baru nanti, insya-Allah. Dan kita akhiri dengan tasbih kifarah dan solat asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi